Tuan-tuan, dia tak boleh tengok orang tu senang sikit. Tuan-tuan, dia mula dalam hati dia berasa marah, dia berasa dendam pada orang tu. Tuan-tuan, hati-hatilah. Kata Nabi SAW, rasa hasad yang macam tu yaqulul hasanat, dia akan memusnahkan segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia tersebut. الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia, yaitu di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala amalan kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa ammal hasadu fahuwa mu'adatun lillahi zahirah. Dia kata,
Adapun hasad, tuan-tuan, hari ini kita bincangkan pula soal penyakit hati yang berikutnya. Kalau sebelum ini kita dah terang salah satu daripada penyakit hati itu adalah riak. Tuan-tuan, kenapa orang tersebut dia riak? Kerana dalam hati dia kosong daripada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia riak. Tuan-tuan, riak ni kerana dia nak supaya orang hormat pada dia. Dia tunjuk amalan dia kerana dia nak dikatakan sebagai orang yang beramal kepada Allah. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang riak ni adalah kerana nak mendapatkan kedudukan pada sisi manusia. Tuan-tuan, amalan yang dilakukan dengan riak, maka amalan itu sama sekali tidak akan diterima pada sisi Allah. Kenapa dia tak diterima? Kerana dalam amalan tu terdapat dua niat. Tuan-tuan, ni riak yang paling kecil sekali. Yang ni riak yang paling rendah. Walaupun dia paling kecil, paling rendah, dia masih lagi riak. Dan bila mana riak, dia adalah syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, paling kurang riak ni, dia beramal itu adalah kerana Allah dan juga adalah kerana manusia. Tuan-tuan, maknanya sekurang-kurang adalah juga untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi tak sepenuhnya untuk Allah, dia ada lagi untuk makhluk. Maka amalan ni juga tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata wa ammal hasadu, dia kata, dan ada pun hasad. Tuan-tuan, malam ni dia masuk pula kepada penyakit hati yang berikutnya, wa ammal hasadu. Ada pun hasad, dia kata, fahuwa mu'adatun lillah. Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, zahirah yang sangat-sangat nyata, dia kata. Tuan-tuan, orang yang hasad dia adalah orang yang bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad ni jangan bagi ada di dalam kamus kehidupan kita, bahaya, tuan-tuan. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad dia akan memakan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya selama dia berhasad, bila dia buat kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, hasad ni lagu mana? Hasad ni bila mana seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berhasad ni dia nak supaya nikmat orang tersebut berpindah kepada dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, hasad ni bila mana seseorang diberikan nikmat oleh Allah, kita nak supaya nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Tuan-tuan, ini adalah ciri-ciri orang yang hasad. Bila orang tu diberikan nikmat, dia nak supaya nikmat tu berpindah kepada dia. Dan kalaulah orang tu ada nikmat, kalau boleh nikmat itu biar bagi tak ada langsung hilang nikmat tu daripada dia. Dan tuan, maka ini adalah orang yang hasad. Bila dia berhasad,
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulul hasanat, maka seluruh daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang boleh hasad ni pada dua golongan sahaja. Yang ni kita boleh hasad. Dan tuan, dengan dua golongan ni kita boleh rasa iri dengan dia. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad melainkan dengan dua golongan ini. Tuan-tuan, yang pertama sekali, rajulun atahullahu bimalin, iaitulah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, kemudian dia menginfakkan harta pada jalan Allah. Tuan-tuan, pada masa tu kita boleh iri hati dengan orang ni. Dan tuan, pada masa tu kita boleh hasad kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun, dan juga satu orang yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maka hasad dekat sini apa dia punya makna dia? Makna hasad dekat sini adalah kita juga nak melakukan kebaikan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh dua golongan ni. Tuan-tuan, tapi kalau hasad yang pertama tadi ni, dia nak supaya nikmat tu berpindah pada dia, dan dia nak supaya nikmat tu hilang daripada satu orang. Tuan-tuan, ini yang disebut oleh pengarang pada kitab ni, fahuwa mu'adatun lillah zahiratun, dia kata, maka dia itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat nyata, kata pengarang pada kitab ni. Tuan-tuan, maka dia kata lagi, kenapa orang ni dia menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun li zalika wa mukhtarun lahu, dia kata. Dan tuan, pasal apa orang yang berhasad ni dia dianggap sebagai orang yang bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Kerana dia kata wa munaza'atun lahu fi mulkihi, kerana dia telah pun mencabut segala apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, apa dia makna dia mencabut apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ni? Dan tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberiannya kepada satu orang, sepatutnya kita juga berasa suka bila mana orang tersebut diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kita hasad kepada dia. Sepatutnya kita pandang orang ni diberikan nikmat kerana Allah Subhanahu wa taala suka dia itu mendapatkan nikmat daripada sisi dia. Dan sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita cinta adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-hub lillah. Bila mana kita cinta itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdu lillah. Dan bila mana seseorang itu dia marah, maka marah itu adalah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan,
Kalau kita satu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, kalau kita satu orang yang ridha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, kan kita dah sebut sebelum ni dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang menyebutkan ibarat ini, siapa-siapa yang menyebutkan ayat ini, maka pasti balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa dia? Kata Nabi SAW, yang sebutkan perkataan ni ikhlas daripada hati dia, fadakhalal jannah, maka dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Raditu billahi rabbah, aku redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan kepada aku. Tuan-tuan, bila kita dah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Tuhan pada kita, apa juga yang dia beri, sama ada yang dia beri pada kita dan juga apa yang diberikan kepada hambanya yang lain, tuan-tuan, kita akan kata raditu billah, aku redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku suka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang tidak redha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, ini adalah dalil bahawa dia tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kata ulama, seseorang tu dia tidak akan boleh redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan apabila dia adalah insan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia tak boleh tengok orang ada nikmat. Tuan-tuan, dia tak boleh tengok orang tu senang sikit. Tuan-tuan, dia mula dalam hati dia berasa marah, dia berasa dendam pada orang tu. Tuan-tuan, hati-hatilah. Kata Nabi SAW, rasa hasad yang macam tu yakulul hasanat, dia akan memusnahkan segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Tuan-tuan, agak-agak besok nanti kita nak persembahkan apa di hadapan Allah. Kalaulah segala amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, teringat kita bagaimana seorang abid daripada Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, abid ni dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama lebih kurang 70 tahun. Tuan-tuan, kita tak dapat nak beribadat kepada Allah 70 tahun ni, tak dapat, melainkan bila satu orang dapat masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan diganjari beramal selama lebih kurang 83 tahun, beramai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tak dapat, no. Kerana apa? Kerana kata Nabi SAW tentang umur, innal a'mara ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, umur umat aku ni tak panjang. Umur umat aku ni sekitar, tuan-tuan, ni je umur umat Nabi SAW, sekitar 60 tahun hinggalah ke 70 tahun saja. Tuan-tuan, tu umur, guide umur yang diberikan oleh Nabi SAW. Zaman akhir-akhir ni orang akan mati lebih muda daripada umur yang disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, hari ni kita banyak dengar orang ni baru 40 tahun meninggal. Tuan-tuan, kita duk dengar orang muda. Tuan-tuan, orang muda kencing manis, darah tinggi, kemudian sakit lemah jantung ada. Nah, tuan-tuan, kita duk dengar orang umur 52 meninggal. Tuan-tuan, meninggal. Hari ni dah jadi macam trend. Hari ni dah jadi macam satu suasana dah.
mati muda ni. Tuan-tuan, perkara ni disebutkan oleh ulama bahawa di akhir zaman nanti kamu akan dapat saksikan bagaimana akhir zaman ni ramai orang-orang yang tidak diberikan keberkatan kepada umurnya, maka dia akan dimatikan awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana umur kita 60, 70 tahun, ini had umur kita. Dan tu tak kira lagi yang masa kita muda dulu sampailah umur kita pencen, yang tu tak kira lagi. Dan tuan, lepas-lepas daripada dia pencen baru nak mula baca Quran. Hak tu yang bila dia mengaji dia risau. Tu dia risau. Dia persoalan dia banyak. Ustaz, kalau kita buat macam ni tak boleh. Kita kata dah tak boleh buat macam ni. Oh, tapi ustaz dia kena pula kod lain pula. Dan pasal apa? Dia nak pelari tu. Daripada hak yang muda dulu dia tengok banyak dah kesalahan yang dia buat. Dan biasalah, bila dah sampai kepada umur warga emas, ulama menyebutkan hatinya akan dijemput oleh Allah ke negeri akhirat. Bila dia dah masuk dalam umur warga emas, tuan-tuan, hati dia akan dijemput oleh Allah ke negeri akhirat. Kerana tu kita selalu duduk dengar ada kita tengah duduk minum, tiba-tiba ada satu orang tua lalu. Dia perkenalkan kat kita pula, kan? Ustaz nak tahu dia dah. Yang lalu tak sah ni, yang belanja kita minum tak sah ni. Dulu ni tukang tarik kereta lah. Kira dia ni kalau tarik kereta sah, orang pakat bagi kunci semua. Punya takut orang dengan dia. Tuan-tuan, tapi sekarang ni dia siapa? Dia Tok Bilal. Tuan-tuan, lah ni dia siapa? Dia Tok Imam. Lah ni dia siapa? Lah ni dia guru mengaji Al-Quran. Tuan-tuan, maka orang yang sampai kepada warga mah, dia bermula daripada umur 40. Tuan-tuan, ni disebut dalam hadis Nabi SAW tentang peringatan Nabi kepada orang yang telah sampai umurnya ke 40 tahun. Tuan-tuan, hati dia dijemput oleh Allah ke negeri akhirat. Tuan-tuan, agak-agak apalah nanti yang kita nak persembahkan pada Allah, hasad bersarang di dalam dada kita, maka dia memusnahkan akan segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, li'annahu subhanahu, kerana Allah Subhanahu wa taala idza an'ama 'ala ba'dhi ibadihi bi ni'matin, kerana Allah Subhanahu wa taala bila dia memberikan nikmat kepada sebahagian hambanya dengan nikmat, dia kata, tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita diberikan nikmat oleh Allah. Tuan-tuan, nikmat ni lagu mana? Nikmat ni bila seseorang mendapatkan nikmat, dia semakin bersyukur pada Allah. Ni nikmat daripada Allah. Dan bila dia dapat satu-satu kebaikan, maka dia mudah untuk bersyukur kepada Allah. Ini adalah nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, tapi bila mana dia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah, tiba-tiba dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tuan-tuan, ini namanya adalah istidraj. Tuan-tuan, istidraj, Allah hantar kebaikan kepada dia, bukan untuk dia bersyukur kepada Allah, tetapi untuk menjauhkan dia lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita nak kena tengok balik semualah. Kesenangan hak yang kita dapat ni kita syukuri ataupun sebaliknya.
Kalau kita syukuri nikmat tersebut, naam ya, dia adalah nikmat daripada Allah. Tapi tuan-tuan, kalaulah kita diberikan kebaikan, kesenangan hak yang banyak, jauh pula daripada Allah. Tuan-tuan, makin kuat pula dia meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, makin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hati-hati, berkemungkinan kebaikan itu hanya sekadar istidraj saja. Maka dia kata, idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya dengan nikmat, fala syakka annahu muridun lizalika, maka tidak syak lagi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala muridun lizalika, dia berkehendak akan perkara tersebut. Tuan-tuan, bila mana satu orang saudara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita nak kena pandang, kita nak kena faham, maknanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dia mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu kita nak kena kaji semula. Pasal apa yang dia diberikan nikmat oleh Allah, sedangkan aku tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila mana satu orang diberikan nikmat oleh Allah, sepatutnya lagu mana? Kita rasa suka dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang Tuhan beri kepada dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bila mana ada satu orang dia mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, iaitulah dalam keadaan saudaranya tak tahu. Tuan-tuan, dia berdoa untuk saudara dia. Tuan-tuan, kalau boleh buat benda ni, tuan-tuan, kalau kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orang yang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu, tuan-tuan, ada dua kelebihan dekat sini. Yang pertama, doa itu sangat dimustajabkan oleh Allah. Tu yang pertama. Ya Allah, aku tengok dia baru je pakai kereta, mudah-mudahan kereta yang dia baru beli tu barakah dan menjadikan dia orang yang semakin kuat, semakin rajin dengan kereta baru dia ni, pergi ke masjid, dan mudah-mudahan kau tambah lagi nikmat dia. Tuan-tuan, siapa yang doa untuk saudara dia macam tu, pertama mustajab doa dia. Tu yang pertama. Yang kedua, hak ni yang kita ndak ni, tuan-tuan, malaikatur rahmah, malaikat rahmat, bila kita doa macam tu, maka malaikat ni kata apa? Wa anta kazalik, kamu juga mendapatkan benda yang sama sebagaimana yang kamu doakan untuk saudara kamu, kata malaikat. Tuan-tuan, masya-Allah. Maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham, bila mana satu orang diberikan nikmat oleh Allah, fala syakka, maka tidak syak lagi annahu muridun lizalika, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu nak kena muhasabah. Pasal apa dia diberikan nikmat? Kenapa aku tak diberikan nikmat? Dan tuan, dalam nas menyebut, orang yang selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu saya selalu duk sebut, perkara ni orang takut nak buat perkara ni. Takut lagu mana? Tuan-tuan, bila dia buat urusan dunia dia, bila bertembung dengan
tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dahulukan tuntutan dunia dia berbanding dengan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, inilah yang akan memudahkan segala urusan-urusan duniawi dia. Dan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan salihah, siapa-siapa yang beramal salih, kata Allah Subhanahu wa taala, min zakarin au untha, sama ada daripada golongan lelaki ataupun perempuan, fahuwa mu'min, dan dia itu beriman pada Allah. Tuan-tuan, ni syarat dia. Yang ni syarat dia. Siapa-siapa yang beramal saleh, tak kira lelaki ataupun perempuan, mukmin dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Allah Taala kata apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sangat-sangat baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu, jangan takut untuk taat dengan Allah. Dan tuan, jangan takut mendahulukan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendahulukan Allah, Allah mendahulukan dia. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kita tengok bagaimana satu orang dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tanda Nabi Musa ni semua benda yang kalau kita fikir dengan akal kita, kita pun tak tahu jalan keluar dia lagu mana, melainkan perkara tu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama, cerita ni saya dah cerita. Tuan-tuan, macam mana Nabi Musa alaihissalam dibuang oleh ibu dia, dan ketika itu Fir'aun baru sahaja memaklumkan. Tuan-tuan, dia buat announcement, dia baru memaklumkan. Dia kata apa? Dia kata, mana-mana bayi lelaki yang baru lahir, dia kata, mana-mana bayi lelaki yang baru lahir, maka hendaklah dibunuh. Dan masa Nabi Musa alaihissalam buat pengumuman ni, masa itulah Nabi Allah Musa alaihissalam lahir. Tuan-tuan, patutnya bila dah macam tu Allah Ta'ala ni, ya Allah, ni Nabi ni, tuan-tuan, ni Nabi ni, patutnya Allah Ta'ala dia lewatkan sikit kelahiran Nabi Allah Musa alaihissalam ni. Dak, makin diumumkan oleh Fir'aun bayi lelaki hendaklah dibunuh. Tuan-tuan, masa itulah lahir Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, lahir Nabi Musa ni diletak dalam raga. Bila letak dalam raga, dihanyutkan di sungai Nil. Tuan-tuan, hanyut. Bila hanyut ni, dia timbul kat mana? Tuan-tuan, bila hanyutkan ni, dia hanyut ke mana? Dia hanyut ke istana Fir'aun. Tuan-tuan, takkah bahaya tu? Takkah bahaya, tuan-tuan? Pada masa Fir'aun kata semua bayi lelaki mesti dibunuh, tiba-tiba lahir Nabi Musa, dihanyutkan oleh ibu dia, maka Nabi Musa masuk dalam perkarangan istana Fir'aun. Tuan-tuan, bahaya tak bahaya ni? Bahaya sangat-sangat, tuan-tuan. Tapi nak cerita urusan ni dipermudahkan oleh Allah. Tuan-tuan, Nabi Musa membesar kat mana? Nabi Musa alaihissalam membesar di dalam istana Fir'aun. Tuan-tuan, tak mati pun.
tak mati pun. Dia berada di dalam istana Fir'aun. Tuan-tuan, ni satu cerita. Satu cerita lagi berlaku pada Nabi Musa AS, ketika mana dia diligan oleh tentera-tentera Fir'aun. Tuan-tuan, bila dikejar oleh tentera Fir'aun ni, lari punya lari, tiba-tiba sampailah mereka di persisiran pantai. Tuan-tuan, dah tak ada jalan dah. Tuan-tuan, belakang ni bala tentera Fir'aun, depan ni ayak laut. Tuan-tuan, kalau kita lah, saya hari tu balik raya jam. Balik raya jam. Saya memang tak suka dengan jam ni. Cukup tak suka dengan jam. Sebab tu saya balik raya, saya pilih raya pertama atau raya kedua. Kan? Saya dengan harapan masa tu kereta dah tak ada dah. Tapi raya baru ni balik, Masya Allah, raya pertama tu pun meleset kita punya apa ni, kita punya tu meleset. Masih lagi banyak kereta. Tuan-tuan, tengah-tengah duk banyak kereta ni, tengah duk bawa 20, 30, 20, 40. Sikit-sikit macam tu. Tuan-tuan, mula dalam fikiran ni, yalah, anak bini semua tidur, mereka tidur, kita yang jadi driver. Tuan-tuan, dalam kepala otak ni fikir, kalau kereta ni boleh terbang. Dia duk fikir macam tu, kan? Dia duk menerawang berangan, kalau kereta ni boleh jadi kapal terbang ke, helikopter ke, ya alangkah eloknya. Nak hadap jam panjang ni. Tuan-tuan, berlaku tak perkara tu? Tak berlaku. Kereta rosak lagi ada. Kan? Tengah-tengah duk jam tu kadang-kadang apa ni, tempat ayak tu tirih, bocor, macam-macam. Dia nak jadi tengah-tengah jam ni. Macam kereta apa ni, temperature naik. Tuan-tuan, tak berlaku apa yang kita bayang. Nabi Musa AS dikejar oleh tentera Fir'aun sampai kepada persisiran pantai, tak boleh pergi mana lagi dah. Tuan-tuan, ni hakikat kehidupan manusia. Manusia dia tak ada kuasa, manusia dia tak boleh buat apa-apa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Manusia, kamu semua ni adalah orang-orang fakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan fakir ni lagu mana? Separuh pun dia tak ada, dan kadang-kadang dia tak ada terus. Dia beza dengan orang miskin. Ni dalam perbahasan fiqh. Miskin sekurang-kurangnya dia ada juga tapi separuh. Dan tapi fakir ni separuh pun dia tak ada, kadang-kadang dia tak ada terus. Dan ni orang fakir. Dan Allah Ta'ala panggil kita dengan orang fakir. Tuan-tuan, maka bila Nabi Musa dengan bala tentera dia ni tak boleh pergi mana dah, tak boleh pergi mana. Akhirnya Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, lalu Allah perintahkan supaya apa? Tuan-tuan, nampak? Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS supaya apa? Gunakan tongkat dia, ketuk pada ayak. Tuan-tuan, ayak tu pun dia terbelah dua macam tu. Tuan-tuan, ni benda yang khariqatul adah. Dia adalah benda yang tak boleh fikir dengan akal manusia, yang terbatas ni. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala kata apa? Guna tongkat kamu tu, ketuk dekat apa ni, dekat ayak tu, insya-Allah selamat. Tuan-tuan, terbelah ayak laut ni. Nak cerita apa? Tuan-tuan, manusia ni kerja buat dia, usaha buat dia ada batas. Maka kerja buat ni dia tidak akan berlaku dan tak akan berhasil melainkan bila mana ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeza dengan orang yang sering melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, innallaha la yahrumar rizqa 'alal 'abdi bizambih. Kata Nabi,
seseorang itu ditahan rezekinya oleh Allah adalah kerana disebabkan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dosa ni, tuan-tuan, saya bila ingat hadis ni, tuan-tuan, Allah dia menghalang rezeki seseorang itu adalah kerana dosanya kepada Allah. Tuan-tuan, kita pun sedikit sebanyak ada berasa bimbang dan takut. Tuan-tuan, bila mana nak melakukan dosa, bila mana kita nak hasad pada orang, nak riak pada orang, takut. Tuan-tuan, kenapa? Kerana rezeki itu ditahan oleh Allah. Pasal apa? Kerana dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata lagi, fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu, maka apabila seseorang hamba itu berselisih ma arada maulah, dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Dan Allah Ta'ala dia beri nikmat kepada satu orang. Pasal apa? Kerana memang dia nak nikmat tu diberikan kepada orang tersebut. Dan tiba-tiba kita pi dengki kat dia, tiba-tiba kita pi hasad pada dia. Tuan-tuan, jangan hasad kepada manusia, apatah lagi kita buat benda tak baik pada dia. Dan bahaya hasad ni. Hasad ni dia boleh sampai kepada peringkat dendam. Sampai kepada peringkat dendam, dia mula sampai satu peringkat dia nak hapuskan orang ni. Ni disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kerana tu bahaya hasad ni. Dia menyebabkan amalan tak diterima oleh Allah, dan dia akan menjadi sehina-hina manusia pada sisi Allah. Kerana apa? Dia adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia musuh? Kerana kata pengarang pada kitab ni, bila Allah Taala itu dia nak orang tu dapat nikmat, tiba-tiba kita pula tak suka. Tiba-tiba kita pula tak suka. Faqad asa al-adaba wastaujabal ataba, dia kata. Maka pada ketika itu orang ini sebenarnya asa al-adaba, orang yang sangat buruk dia punya adab dia. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bila Allah memberikan kebaikan pada satu orang, kita kena juga suka. Kerana apa? Kerana dia diberikan oleh Allah. Sebab itu, tuan-tuan, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana perkara itu baik, maka kita nak kena kata perkara itu baik. Tuan-tuan, tapi bila mana perkara tersebut tak baik, kita tak boleh kata perkara itu baik. Pasal apa? Allah Ta'ala kata tak baik. Tuan-tuan, maka kita juga nak kena kata bahawa itu adalah perkara hak yang tidak baik. Tuan-tuan, maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, orang yang berselisih dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, faqad asa'al adaba, sangat buruk adabnya dengan Allah, wastaujabal ataba, dan wajiblah baginya dikenakan al-atab, iaitulah hukuman daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan nampak dia punya hukuman dia bagi orang yang ada hasad ni, dia mu'adatullah, dia adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma innal hasada, kemudian hasad itu dia kata qad yakunu, kadang-kadang dia berlaku ala umurid dunia, dia berlaku kepada perkara-perkara dunia, kal jahi, seperti pangkat, wal mali, dan juga seperti harta, wahia asgharu min ayyuhsada alaiha, dan ini merupakan sekecil-kecil perkara yang dia hasadkan. Anda yang ni kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Anda
Nanti kita akan tengok pada ibarat yang berikutnya insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.